أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Okey, insyaAllah kita teruskan dengan surah Al-Falaq. Ya, lepas insyaAllah kita baca surah Al-Falaq, kita akan baca sebab asbab nuzul dua-dua surah Al-Falaq dengan An-Nas. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffathati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengabus pada bahannya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Minta maaf, dengar saya tak? Dengar, Alhamdulillah. Okey. Abu Tahir Ya'qub Al-Fairuzabadi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Dia berkata firman Allah, Qul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udhu. Okey, Al-Falaq. Ya, Al-Falaq itu nama di antara nama-nama subuh. Di antara nama-nama subuh, ya, nama dia Al-Falaq. Dan ada banyak juga, boleh kita tulis bersama ya, nama-nama subuh. Ada kita panggil As-Subuh, Al-Falaq, Al-Fajr, Al-Duljah. Ya, kita akan satu persatu ya. Okey. Tulis ya. Asma'us Subhi. طيب. Ya, saya buka untuk nama-nama subuh. Okey, yang pertama sekali, kata Syekh sini, Al-Fajr. Cahaya pertama yang muncul di ufuk timur, yang memecah kepala ataupun kegelapan malam.
itu kita panggil al-fajr. Okey. Baik. As-subh, apa itu subuh? Waktu selepas muncul cahaya fajar sehingga sebelum matahari terbit. Itu subuh. Apa itu al-isyraq? Al-isyraq cahaya pagi yang jelas selepas matahari terbit. Baik. Okey. As-sahar, akhir malam. Akhir malam. Akhir malam. Akhir malam itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh sikit. Akhir malam sebelum muncul fajar. Al-ghudwah. Apa itu ghudwah? Ghudwatan wa asila kan dalam Al-Quran. Masa bagi awal antara subuh dan matahari naik. Al-falaq. Apa itu al-falaq? Bercahaya gelap malam dengan muncul cahaya pagi. Nampak? Bercahaya gelap dengan muncul cahaya pagi. Ada juga digunakan sebagai nama waktu subuh. Okey, yani maknanya al-fajar atau al-falaq. Al-falaq maksudnya okey. Dalam bahasa Arab kita guna ya biasa sampai sekarang orang Arab guna falaqal al-qidra atau falaqa itu apa kita panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang biasa minum sini ya? Apa? Yang ada dalam ni putih. Jauzul Hind. Apa? Siapa ingat? Jauzul Hind. Jauzul Hindi. Apa Jauzul Hindi? Kelapa. Okey. Kelapa, bila kita pecah kelapa, kita panggil falaq. Afliquha. Atau kita panggil watermelon. Afliquha. Yani dia baca apa? Baca dua. Falaqa, yani dia pecah, bila kita pecah, sudah pecah malam, dia masuk waktu subuh. Jadi dia awalus subuhi falaq. Ya, awalus subuhi falaq. Waktu duha, bila masuk waktu duha? Selepas azan subuh. Selepas azan subuh, kira-kira kita sekarang ni 1 jam setengah. 1 jam setengah sampai waktu zawal. Sampai waktu zawal dipanggil duha. Lepas duha, waktu zawal. Waktu zawal itu apa? Sekejap sahaja. Dalam hadis Nabi SAW, semasa Jibril turun untuk ajar Rasulullah SAW waktu-waktu salat, masa masuk waktu zuhur, dia kata masa waktu zuhur dia turun Sayyidina Jibril waktu zawal. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, adakah masuk waktu zuhur?" Jibril kata, "Tidak." Lepas tu sekejap kata sudah, iya. Tidak, iya. Jadi kata ulama, sekejap sahaja, tak sampai beberapa saat. Waktu zawal ya. Waktu zawal maksudnya, zawal yakni tengah-tengah di kabidus sama, di hati langit. Tengah-tengah di waktu zawal. Jadi bila dia sedikit ke waktu zuhur, itu kita panggil zalatis syamsu ila dhuhr. Zalatis syamsu ila dhuhr, yani dia gerak sikit ke waktu zuhur. Lepas tu waktu zuhur sampai mana? Sampai bila? Sampai dua caduh jadi caduh seorang atau sesuatu. Kalau dia jadi dia satu, maksudnya bersamaan dengan panjangnya dan lebih sikit, dia masuk waktu asar. Ya, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Lepas tu waktu asar dia sampai mana? Sampai kepada waktu maghrib. Waktu maghrib apa? Bila matahari terbenam. Okey? Jadi itu nama-nama daripada falaq, yakni subuh sampai ghurub. Sampai ghurub itu ya waktu matahari terbenam. Jadi Allah Subhanahu wa taala diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata qul a'udzu birabbil falaq. Apa rahasianya birabbil falaq itu?
Rahasianya, jadi kita berlindung kepada Allah, Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq itu yang muncul apa sahaja muncul cahaya ni yang di atas muka bumi ini, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kamu cari doa ataupun cari yani zikir lebih daripada qul a'udzu birabbil falaq ini, qul a'udzu birabbin nas, mungkin kamu tidak akan jumpa. Kenapa? Sebab dia Allah Subhanahu wa taala diajarkan kita bagaimana kita berlindung dengannya daripada semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yang mereka yang di bawah falak. Apa itu bawah falak? Berapa tu bawah falak? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah al-falaq ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, ya Tuhan, Rabbil falaq ini. Jadi kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan falaq ini daripada apa? Daripada kata min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Mestilah setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala mesti ada kejahatan. Mungkin kejahatan itu mudarat diri sendiri ataupun bermudarat kepada orang lain. Jadi kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kejahatan. Daripada segala kejahatan makhluk. Walidhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu malam. Kenapa? Supaya kita lah buat berlindungan diri kita dan jasad kita daripada segala kejahatan. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, jadi min syarri itu syarri nampak subhanallah. Bukan minas syarri ma khalaq. Subhanallah, kenapa tidak ada alif lam? Kenapa tidak ada alif lam? Biasa asyar al-khair kan? Asyar kejahatan, al-khair kebaikan kan? Kenapa sini Allah Subhanahu wa taala ditakbirkan dengan lafaz min syarri, bukan minas syarri? Sebab dalam bahasa Arab, kalau tidak ada alif lam, maknanya lebih luas daripada apabila masuk alif lam. Contoh, ana akhafu minas syarr, ana akhafu min syarr. Apa beza di antaranya? Ana akhafu minas syarr, aku takut daripada kejahatan. Kejahatan. Dan yang kedua, ana akhafu min syarr. Saya takut daripada segala kejahatan. Kan? Jadi bila alif lam masuk dalam perkataan kata nama itu alif lam, kalau lam ta'rif masuk dalam berkata, yakni dia ta'rif ataupun mengenali sesuatu yang kita maksudkan ataupun yang kita mahukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk syarr, untuk kejahatan, segala kejahatan. Bukan kejahatan yang kita tahu dah. Segala kejahatan. Min syarri, bukan minas syarri, min syarri. Segala kejahatan yang kita tahu, yang kita tak tahu. Yang kita risau, yang kita tak risau, ya. Jadi min syarri, nampak subhanallah. Apabila kita nak tadabbur, kenapa Allah Subhanahu wa taala kan minas syarri ma khalaq. Min syarri. Segala kejahatan. Diistighraqkan, dia segala kejahatan makhluk yang kita tahu, yang kita tak tahu. So kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak mengetahui. ويخلق ما لا تعلمون. Kata ulama, yani Ibn Khaldun, pernah dengar Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, kata Ibn Khaldun, makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam laut sahaja lebih daripada 600 jenis. 600 jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam laut. Itu belum masuk langit, itu belum masuk darat. Ya subhanallahil azim. Yang kita tahu sahaja, mungkin kalau kita
Kalau kita kira-kira tak sampai 20, 30 pun tak sampai. 600 sahaja di dalam laut. Mungkin setengah kita tahu, setengah kita tak tahu. Setengah kita tahu, setengah kita tahu. Ya. Bahkan kata Allah, kata ulama, al-jin, ma'syarul jinni atau kaum jin, kalangan jin, lebih ganda kita berapa kali? 7 kali, ada yang kata 7 kali, ada yang kata 70 kali. Allah, manusia ini sangat sikit ya. Sikit sangat. Tapi ya, nampak kejahatan dia besar. Makhluk ni. Makhluk al-manusia haula an-nas. Ya. Kejahatan mereka besar. Sampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila syayatinul insi, kata Allah Subhanahu wa taala, syayatinul insi wa syayatinul jin. Syayatinul ins itu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Bila syayatin ins, syaitan manusia dengan syaitan jin, bila mereka bersama united atau bila kita bersama-sama, kejahatan mereka lebih besar. Kenapa? Sebab syaitanul ins ini sudah dia sampai dia sembahyang ataupun kita panggil diserahkan diri dia kepada al-jin wal iyadu billah. Jin itu tidak boleh berlaku sesuatu dalam alamul insi melainkan ada pertolongan daripada manusia ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah diambil janjian daripada mereka. Jadi mereka tidak boleh kenakan dengan manusia melainkan ada tolongan daripada manusia sendiri. Ya. Jadi bila ada manusia sendiri dia tolong alamul jin ini baru ada mudarat atau itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala wa ma yadurrunahu illa bi amrillah. Tidak ada mudarat dan tidak ada manfaat melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menciptakan mudarat daripada jin ataupun mudarat daripada syaitan ataupun mudarat daripada dunia atau semuanya dimasukkan dalam fitnah ataupun berperiksa ataupun exam ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada al-mukallafin. Siapa al-mukallafin itu? Al-mukallafin al-jin wal ins. Al-jin wal ins, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu jadi apa dia? Ujian lah. Ujian. Sama dia sihir ataupun gangguan jin ataupun gangguan hasad, itu semuanya sebagai ujian. Bagaimana kita depan ujian ini? Bagaimana kita dengan depan ujian ini? Baik. Jadi kita teruskan min syarri ma khalaqa. Faham ya? Min syarri ma khalaq. Apa itu ma khalaqa? Bukan al-khalq. Ya, bukan asyar, bukan al-khalq. Ma khalaq. Ma itu nakirah. Ma khalaq. Apa sahaja khalaq Allah Subhanahu wa taala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama dia jin ataupun dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-wuhush, binata, apa itu lagi, semuanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah Subhanahu wa taala lindungikan kita daripada min syarri ma khalaq. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan daripada kejahatan malam apabila dia malam gelap, apabila dia malam gelap gelita. Apabila dia malam sudah. Sebab apa? Kebanyakan jahatan itu gangguan dilakukan waktu malam. Jadi bila di waktu malam ni Allah Subhanahu wa taala dikhususkan dan dilebihkan waktu malam ini, hati-hatilah kita. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mata terbenam, maka Nabi SAW dia kata, fakuffu sibyanakum wa aghliqu qudurakum. Ya, fakuffu sibyanakum, masukkan anak-anak kamu ke rumah dan tutupkanlah beriuk-beriuk kamu. Ya, kenapa? Sebab waktu malam ni kebanyakan kejahatan dikenakan dengan manusia. Jadi
Jadi kita hati-hati dengan waktu malam, waktu awal subuh. Dengan itu subhanallah, Rasulullah SAW dan diajarkan kita dan ulama radhiyallahu taala anhum wa ardahum, bila kita waktu yang paling sesuai untuk kita baca azkarus sabah wa azkarul masa, zikir-zikir pagi dan zikir-zikir malam, ataupun kita panggil al-ma'thurat, atau kita panggil al-wirdul latif. Itu semuanya di afdal kita baca sebelum isyraq dan sebelum masuk waktu ghurub, waktu maghrib. Sebelum masuk waktu maghrib kita sudah baca, sudah sediakan. Sediakan kita buat lindungan untuk kita, ya. Dan sampaikan kata ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan hafazah. Apa itu hafazah? Ada malaikat, seperti mana kita tahu, yang kita tahu malaikat raqib atid, kan? Raqib atid, yang kanan raqib dan atid, itu yang menulis apa? Yang menulis pahala dan maksiat, kan? Itu yang raqib atid, itu yang kita kenal. Tapi yang kita mungkin setengah orang tak kenal, ada malaikat hafazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. يَتَعَاقَبُونَ مِنْكُمْ, yata'aqabun, yang mereka, tugasan mereka bergila-gila. Ada malaikat turun, 16 malaikat, nampak, subhanallah. Ya, bila kita dengar hadis ini, kita subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah, apa ni subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Bagaimana kuluasannya, bagaimana dia maha kuasanya. 16 malaikat, setiap orang ada orang itu sama, dia kata, ada setengah ulama kata malaikat dia sama dia orang muslim atau orang kafir. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Dia malaikat turun. Malaikat malam dia turun. Okey, ambil tugas daripada malaikat siang naik. Tu malaikat siang turun, malaikat malam dia naik. Jadi mereka dia 24 jam. Dia jaga kita daripada kejahatan makhluk-makhluk. Ya. Subhanallah. Itulah malaikat. Boleh search, ya, boleh cari hadis al-malaikatul hafazah. Al-malaikatul hafazah yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Jadi ada setengah orang kata, ada soalan di sini. Ustaz, kalau ada malaikat malam dan malaikat siang, bagaimana kejahatan masuk, gangguan itu masuk? Kan? Ada setengah ulama kata, apabila malaikat malam naik dan malaikat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad siang turun, waktu itu tak ada dijagakan dengan wirid-wirid dan zikir-zikir, boleh masuk gangguan waktu itu. Boleh dikenakan waktu subuh atau waktu malam. Waktu subuh masa malaikat naik atau masa malaikat turun, waktu itu ada kata ulama, waktu itu boleh kena dengan gangguan, ataupun dengan sihir, ataupun dengan hasud, ain, ya, wa hakadha. Jadi bagaimana nak kita jagakan diri? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jaga diri kita dengan malaikat. Kita sendiri ni nak jaga diri kita dengan apa? Dengan zikir. Al-wirdul latif, dengan zikir pagi, zikir malam, al-ma'thurat. Ya, itu yang kita dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita nak tahu tahunnya, boleh buka kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, baca fahras yang terakhir itu, zikir pagi dan malam. Ni tebalan dia macam ni. Besar dia, banyak dia zikir pagi dan zikir malam. Tapi kalau kamu susah nak baca semuanya, boleh baca kitab ataupun wirid yang nama dia Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif lil Imam Al-Haddad. Yang kita amalkan pagi dan petang. Ada setengah ulama kata, aku tak berani keluar daripada rumah belum saya solat berjamaah subuh dan baca zikir pagi. Tak berani.
Sebab itu zikir pagi ni sebagai senjata kita. Ha? Senjata kita. Kalau tidak ada senjata, sebab sekarang ni, yuk kita ini tak nampak. Tak nampak alamul hakikat. Alamul hakikat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab, akan nampak macam-macam. Subhanallah. Tapi ada hikmah, Allah Subhanahu Wa Taala tutup mata kita. Maksudnya tutup mata kita, mata hati. Kalau buka, Allahu Akbar, susah nak jumpa orang. Susah nak jumpa orang. Ada bila kita baca Karamatus Salihin, yang Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab untuk mereka, ada setengah orang masuk khalwat, tak mahu jumpa orang. Bukan tak mahu jumpa orang sebab dia tak suka. Terpaksa tak mahu jumpa orang sebab dia bila jumpa, dia nampak mereka dengan hakikat mereka. Ada setengah orang wajah mereka macam-macam, ada setengah orang hati mereka rosak, setengah orang hasad, ada ujub, ada riak. Allahu Akbar, ya. Jadi setengah orang salihin ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mereka tak minta daripada Allah buka hijab. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sendiri buka hijab. Ada setengah orang Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab untuk mereka supaya mereka baiki makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mereka nasihat kepada manusia, untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mereka membawakan orang yang jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmahnya. Bukan yang setengah orang kata, ini wali, dia boleh nampak kita. Wali itu pun dia tak minta daripada Allah. Allah yang memberikan kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang karamah kepada, Allah yang anugerah kepada dia. Kenapa dan anugerah kepada dia? Supaya dia boleh tarik manusia kepada Allah. Boleh dia boleh Allahumma salli alaihi wasallam, boleh doa untuk mereka. Itulah hikmahnya. Itu dalilnya daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis sahih Al-Qudsi, al-hadis Al-Qudsi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Masih dia hamba aku di dekat diri dia dengan aku sehingga aku sayangnya atau cintanya. فإذا أحببته, apabila saya cintanya, kuntu sam'ahu, aku akan jadi pendengarannya. Kuntu sam'ahu, dia akan dengar daripada dengaran Allah. Sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru, pandangan dia pandang dengan pandangan Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa rijlahu allati yamshi biha, dia jalan di tempat Allah Subhanahu Wa Taala ridai. Jadi bila dia pandang, itu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semesti dia ada katanya ada 100 meter imamah serban, ataupun dia Allahumma salli alaihi wasallam, jubah dia apa kita panggil lah, jubah dia cantik, atau mungkin wali Allah Subhanahu Wa Taala orang yang kemas jalan. Mungkin wali Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu dia. Jadi kita lah hati-hati dengan semua manusia. Kata ulama, ahsinil adhanna bil khalq, sangka baik dengan manusia. Sangka baik dengan manusia. Kata Nabi SAW, dua perkara tidak ada atasnya kebaikan. Tidak ada atasnya kebaikan. Apa itu? Yang pertama, sangka baik dengan Allah dan sangka baik dengan manusia. Sangka baik dengan manusia. Kenapa? Sebab tidak tahu siapa di antara manusia yang ni boleh syafaat kepada kamu. Jadi dia sangka baiklah. Sangka baik. Jadi wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Jadi faham ya, apabila ghasiq itu waktu malam yang sudah gelap. Waktu malam apabila sudah gelapan itu waqab. Wa min syarri ghasiqin, daripada malam apabila dia sudah gelap gelita, itu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungkan. Sebab dia kata kebanyakan kejahatan ada waktu siang, tapi lebihnya di waktu malam. Baik.
ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengabus yang mengabus apa? Mengabus ya yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Membuat masalah. Ha? Yang membuat masalah. Yang membuat masalah, yang suka menyuksa dan bandai ilmu sihir. Itu bukan sahaja manusia perempuan, lelaki pun sama. Cuma mungkin perempuan bila dia subhanallah, bila dia masa dia free ataupun dia banyak ada masa, jadi tak isikannya dengan kebaikan. Sama dia lelaki dan perempuan, mungkin dah perempuan lebih sikit dengan perempuan ya. Minta maaf ya, bukan saya deh, tapi itulah ulama kata kan. Jadi bila dia masa dia free, banyak kan dia mungkin ada masalah dengan orang, mahu dendam dengan orang. Mungkin sampai hati dia boleh buat masalah ni ya. Na'udzubillah min dzalik. Walidhalika al-Imam al-Ghazali berkata, nafsuka illam tashghalha bil khair syagalatka bil syarr. Diri kamu kalau tidak sibukkannya dengan kebaikan, dia akan mensibukkan kamu dengan dengan keburukan. Kalau kamu tidak isikan masa dengan kebaikan, automatically akan disibukkan dengan kejahatan wal'ayadu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW apabila dinasihatkan kepada perempuan, kata Nabi SAW, tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Maksud tasaddaqna, bersadaqalah. Bukan maksud bersadaqah. Mungkin ada setengah orang bersadaqah, yakni orang ingat bersadaqah yakni keluar duit. Tak. Bukan keluar duit. Bukan sahaja keluar duit. Bersadaqah yakni tolong orang. Bersadaqah yakni boleh jalan dengan hajat orang. Bersadaqah yakni infak. Bersadaqah yakni hadir majlis ilmu. Banyak makna dalam bersadaqah itu. Ya, bersadaqah itu dia akan menyelamatkan sama dia perempuan atau lelaki daripada segala kejahatan. Jadi bila kita sibuk, bila diri kita sibuk dengan Allah, sibuk dengan kerja akhirat, mustahil akan masalah ini akan muncul ataupun ada orang fikir. Tapi bila sudah nafsu orang yang sudah lemah dan ada kawan-kawan yang boleh tarikkan dia dengan masalah ini, memang dia akan jadilah. Katanya wa min syarrin naffathat. Bukan Allah SWT kata wa min syarrin naffathin. An-naffathin lelaki. Tapi sini kata wa min syarrin naffathat, kebanyakan sebab dia kebanyakan yang buat kerja ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala perempuan. Wa min syarrin naffathat. Apa itu naffathat? Naffathat, dalam bahasa Arab, naffathat daripada naffathah. Naffathah yang buat tiup macam ni. Apa tu dalam bahasa Melayu panggil apa? Hambus. Jadi bila kita naffath, naffath itu bukan dengan tiup sahaja, dia baca apa yang suruh oleh jin syaitan. Apa yang suruh oleh jin syaitan, dia baca dengan hambus. Jadi itu yang bermaksud naffathat. Wa min syarri, yani ya Allah, kami berlindungkan denganmu daripada siapa? Daripada an-naffathat fil uqad. Apa itu fil uqad? Kan? Fil uqad itu apabila dia buat sihir, biasanya orang yang buat sihir, kebanyakanlah sihir yang kita panggil sihir tradisional, sihir yang biasa, sihir yang orang dulu yang buat. Saya rasa sampai sekarang, wallahu alam, saya tak tahu pasal sihir dan yakni tak nampak orang sihir, tapi apa yang kita bacalah, bila orang buat sihir, dia buat dengan kebanyakan daripada kain dia sendiri, kain orang, ataupun daripada rambutnya, ataupun daripada apa tu kain yang
yang terus dengan kulit. Kita panggil vanila. Apa panggil sini orang Melayu? Kain putih yang dalam. Nak panggil apa? Baju lah, baju dalam. Baju dalam. Dalam bahasa Arab kita panggil vanila. Bila itu dilasakkan ataupun disentuhkan terus dengan kulit, dia lebih kesan, lebih kesan kuat sihir. Ya, jadi biasa orang bila dia ambil daripada sesuatu lah, daripada bajunya ataupun rambutnya ataupun apa sahaja yang sentuh dengan orang itu, bila dia baca sihir, dia baca dengan, dan dia buat apa? Dia buat uqad. Uqad itu apa uqad? Simbolan ikatan. Jadi dia baca dan ikat. Bila dia ikat, orang rasa dia rasa sakit. Bila dia ikat sesuatu, dia rasa sakit. Kan? Jadi bila dia mahu dia lebih sakit, dia buat lebih simbolan ikatan. Nak sakit dia sampai setengah orang, subhanallah tuan-tuan, puan-puan. Mungkin kamu percaya tak percaya. Wallahu a'lam, ya. Saya dengar sendiri daripada ada setengah ulama yang kata mungkin, kemungkinan besar itu kesakitan saratan ataupun kita panggil apa sini, kanser ataupun sakit-sakit yang kadang-kadang tak jumpa ubat untuknya, kebanyakan itu mungkin sihir ataupun ain hasud. Jadi itulah sebab ada setengah ulama katalah, bila kamu cuba ubati daripada ubat yang kita lah, yang kita biasa diambil daripada hospitalan, ya, kita harus juga ambil ubat-ubat sunnah. Ubat-ubat sunnah, dan kita kena percaya sama taraf ataupun lebih daripada apa yang kamu ambil daripada doktor. Sebab ada setengah ataupun boleh kita lah katalah ramai lah yang daripada mereka yang dapat itu kanser ataupun ain ataupun kesakitan ataupun sakit yang kamu tidak tahu apa sakit dalamnya. Kebanyakan mungkin sihir ataupun ain. Jadi samalah kita, seperti mana Rasulullah SAW disuruhkan kita, ma khalaqallahu da'an illa ja'ala lahu dawa, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Tidak ada sesuatu kesakitan melainkan ada ubat untuknya. Sama kamu tahunya atau kamu tidak tahunya. Jadi syariah disuruhkan kita untuk cari ubatnya. Cari ubat fizikal dan cari ubat yang kita panggil ma'nawi atau batini atau rauhani. Dua-duanya kena jalan. Jangan kamu abaikan yang batini itu atau kurang percaya dengannya. Wallahi ya tuan-tuan, ya, ada setengah orang yang saya tahu sendiri. Mereka lah cakap sama saya sendiri. Mereka ada percaya dengan air zam-zam dan percaya dengan habbatus sauda dan percaya. Wallahi subhanallah, ada yang dia sudah kanser 4 bulan habis kansernya. Sampai doktor terkejut. Itu bukan saya dengar daripada cerita orang lain ataupun daripada YouTube ataupun saya search di AI. Itu sendiri saya dengar daripada orang. Ada satu orang dia minta saya 30 botol zam-zam, dia minum 4 bulan. Dan dia percaya bukan 100%, 100,000%. Lepas 4 bulan, tapi dia, kalau kamu tak percaya, kalau kamu masuk dalam telaga zam-zam pun tak akan dapat faedah. Tapi bila kamu percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan ubat fizikal ataupun ubat daripada hospital dan ubat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang letak berkah dengannya, maka subhanallah al-azim, yakni dengan barakah Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam ubat-ubat yang Rasulullah SAW ataupun sesuatu ataupun perkara-perkara yang Rasulullah ajarkan kita, maka akan dapat rahasianya. Tetapi kena ada percaya, mesti ada yakin. Kalau tidak ada yakin, wallahi tidak akan yang kamu dapat bermanfaat. Bukan sahaja ubat, bukan sahaja minum, bukan sahaja madu ataupun salat kamu sendiri. Kalau kamu tak yakin Allah Subhanahu Wa Taala diberikan manfaat kepada kamu, jadi dia akan tak jadi manfaat. Hanya jatuh farad saja. Jatuh farad. Apa tu jatuh farad? Yani Allah suruh kita salat, kita
jatuh fardnya dengan salat. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, salat itu akan menyucikan diri kita. Akan dapat kesan dia. Kalau kamu tak yakin dengannya, wallah tak, yani tak akan dapat manfaat dia. Kalau kamu salat 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, tidak yakin dengan Allah, kamu tiada akan dapat faedah atau manfaatnya. Baik. Wa min syarrin naffathat. Ya, faham ya? Wa min syarri, daripada kejahatan an-naffathat. An-naffathat itu yang tiup-tiup, itu perempuan yang tiup dalam al-uqad, yang bila dia baca sihir dan dia buat simbol ikatan, dia baca sihir supaya dia sakit. Ya. Baik. Wa min syarri naffathati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki dengan orang lain. Ya. Al-hasad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama maksiat yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiatkan di langit, dan pertama maksiat Allah Subhanahu wa taala dimaksiatkan pada di bumi. Apa tu di langit dan bumi? Apabila iblis hasad, dengki dengan Adam. Kan? Di langit. Dan apabila Qabil dia dengki dengan Habil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasad la aqulu tahliqu ad-din, tahliqu asy-sya'r, walakinnaha tahliqu ad-din. Hasad itu, dengki itu, aku tidak akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kata dia akan cukur rambut, tapi akan dia cukur agama. Dia cukur agama. Habis agama orang. Kenapa? Sebab itu dengki, kamu macam lebih kurang dia kamu kata, ya Allah, ya Tuhanku, kamu tak adil. Kamu tak tahu buat macam mana. Kamu tak buat, na'udzubillah ya. Kamu tak tahu benar. Jadi itulah sebenarnya lah orang yang dengki, dia sebenarnya kata macam tu. Jadi al-hasud, kita Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita yani lindungi dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang dengki. Sebab orang dengki, tuan-tuan, mungkin ada setengah orang dengki daripada keluarga kita, kan? Daripada keluarga kita, mungkin daripada kerabat kita, daripada kawan kita. Tapi mungkin masa dia dengki, dia tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau masa dia dengki, masa tu mungkin ada masalah dengan kamu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hasad itu kita panggil dalam bahasa Arab al-ain. Al-ain juga. Al-ain itu dia akan bagi gangguan kepada orang, bukan gangguan jin, tapi gangguan sakit. Jadi kita kena beza. Gangguan daripada al-jin itu mungkin dia muncul dengan sihir. Tapi gangguan ataupun masalah daripada ain itu sakit badan. Sakit badan yang kita tidak akan sembuh daripadanya, melainkan dengan zikir Allah Subhanahu wa taala apabila sebut orang yang dengki kamu. Biasanya Nabi SAW ajar kita apabila seseorang yang dia syaki ataupun dia ada apa katanya sangka, ataupun dia mungkin dengan orang itu yang ain, ataupun keluarga itu yang ain, ataupun masa kita majlis itu ain, kata Nabi SAW disuruhkan kita ambil air daripada tangan mereka ataupun minta mereka zikir Allah Subhanahu wa taala, dia akan insya-Allah sembuh dengannya. Tapi ada setengah orang kata ni malu dengan macam mana, mungkin setengah orang dia akan dia kecil hati dengan masalah ni. Jadi kata ulama, adalah setengah ulama kata kalau ada sakit macam tu, jumputkan mereka dengan di rumah, ada buat jumputan apa-apa sahaja. Lepas tu yani kasihlah air untuk macam kamu nak basuh tangan mereka, atau ambil air itu dan mandi dengannya.
Itu cara yang pertama. Cara yang kedua zikirlah. Baca dengan mereka zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh surah Yasin ataupun contoh yani zikir Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Diulangi 3 kali, diulangi 11 kali, ya sampai orang itu rasa dia sudah ringan, ya sudah ringan. Jadi kita kena beza antara sihir dan hasud ataupun kita panggil ain. Sihir itu mesti ada tolongan di antara manusia dan jin syaitan, ya. Jin itu dibahagi kepada 2 bahagian. Ada jin salih, itu tidak masuk, ya. Jin salih itu tu mukallaf, ya. Jin fasik, al-jin al-fasik itu al-jin al-asi, al-jin al-kafir, termasuk dengan syaitan. Syaitan itu yang menolong syaitan. Ya, menolong syaitan. Itu mereka yang buat sihir ataupun yang tolong manusia untuk buat sihir, ya. Jadi kita lah ulang, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita faham kan? Qul katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan al-falaq. Kita tahu apa maksud al-falaq, ya. Awwalus subhi, ya. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila dia gelap. Wa min syarri nafadat, daripada kejahatan yang berumbuan, berumbuan, sama dia berumbuan atau lelaki, cuma dia berumbuan lebih lah katanya, lebih. Dan lelaki pun kena kan, adalah setengah lelaki yang buat itu, tapi kebanyakan kata Allah ta'bir lafaz Al-Quran dengan berumbuan. Wa min syarri naffathati, seorang wanita ataupun lelaki yang dia tiup dengan uqad itu simbol ikatan apabila dia buat sihir, dan dia baca dan tiup dalam bacaannya. Wa min syarri, daripada kejahatan hasidin, orang dengki apabila dia mendengkikan orang. Itu kesimpulan apa surah Al-Falaq. Dan surah Al-Falaq ini ada dan dengan surah An-Nas 11 ayat. Surah Al-Falaq 5 ayat dan surah An-Nas 6 ayat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia turun apabila Labid bin Asim, ada seorang Yahudi nama dia Labid bin Asim. Labid bin Asim ini seorang Yahudi yang sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia dengki Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan Bani Quraidah dan selepas mereka khianat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Labid bin Asim itu dia minta daripada seseorang bawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dia kata ada riwayat rambut dia, ada riwayat daripada kainnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buat itu dan letakkan di satu buku kurma, dan dia tanam di situ. Dan Rasulullah SAW merasa sakit, tapi kesakitan itu bukan sakit, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala jaga kamu daripada manusia. Maksudnya jaga kamu, yakni jaga kenabian kamu, jaga wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kamu. Tapi bukan maksudnya jaga kamu daripada ujian. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diujikan dengan sakit, diujikan dengan masa dia luka di berperang Uhud. Banyak ujian Nabi SAW diujikan. Bahkan Abu Jahal bawa, na'udzubillahi min dzalik, Abu Jahal la'natullah, dibawakan najis untuk letakkan di atas kepala Rasulullah SAW apabila Rasulullah sujud di hadap Kaabah. Jadi bukan maksud Allah jaga Nabi SAW, yakni jaga daripada ujian manusia, tak, daripada kejahatan orang, yakni Allah Subhanahu Wa Taala jaga Rasulullah SAW, jaga wahyu yang turun kepada Rasulullah, jaga kenabian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan benda-benda kecil ni, dengan ujian-ujian ni, memanglah nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka lebih ujian daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada setengah orang yang berkata tidak boleh Rasulullah sihir. Kalau Rasulullah kena dengan sihir, maknanya
ada kekurangan dalam kenabiannya. Kekurangan dalam nabiannya itu tak boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala jaga dia, jaga kenabian dia, bukan jaga dia daripada ujian. Dan sihir itu salah satu ujian. Seperti mana sakit biasa pun ujian. Seperti Rasulullah sakit, Rasulullah SAW kena dengan luka, Rasulullah dia kena dengan lapar, Rasulullah dia kena dengan gangguan ataupun kejahatan Abu Jahal. Hanya Rasulullah SAW sabar dengan apa tu, kejahatan ahli Taif kan. Ahli Taif, bila Nabi SAW pergi kepada ahli Taif dan dia mereka keluar dia baling batu, baling kan. Itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala jaga daripada, kenapa ni mereka hapuskan mereka semua? Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi supaya Nabi SAW angkat darjat Nabi SAW dan dia bagi contoh yang baik kepada kita. Jadi Rasulullah dikenal dengan sihir ada hikmah. Apa hikmahnya? Supaya kita faham sihir itu salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tahu pasal sihir, kita jauh diri daripada orang sahir, jauh diri kita daripada orang yang buat sihir. Sampaikan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang jalankan kepada orang sahir, jalan sahaja ya, tak ambil atau tak percaya dengan dia jalan kepada dia, tidak dikabul salat dia 40 hari, tidak diterima salat dia selama 40 hari. Kalau percaya sama dia, maka dia murtad. Dia yang percaya dengan orang sihir murtad. Ustaz, bagaimana kami tahu orang itu sihir ataupun orang ini salih? Nampak apa dia baca. Kalau dia seorang itu baca Al-Quran, dia buat semuanya daripada Al-Quran, maka itu okeylah. Tapi kalau dia minta kamu darah, minta kamu baju, minta kamu sesuatu yang kamu tak faham, itu semua sihir. Ya? Jangan percaya dengannya. Jangan percaya, jangan kamu fikir nak pergi ke sana. Na'udzubillahi min dhalik, ya. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dia sihir, ada setengah ulama yang kata Rasulullah SAW dikena dengan sihir 2 minggu. Ada yang kata Rasulullah SAW dikena dengan sihir 1 bulan. Ada yang kata Rasulullah dengan sihir 6 bulan. Ada khilaf riwayat. Tapi Rasulullah SAW dikena dengan sihir, kena dengan sihir. Adakah itu dibagi kekurangan dalam kenabian Islam? Tidak. Sebab sihir itu salah satu ujian. Salah satu keujian seperti mana ujian yang lain. Ya? Dan Rasulullah SAW dia sudah terang sendiri. Kata Rasulullah SAW, yukhayyalu ilaih. Rasulullah SAW dia ingat buat sesuatu tapi dia tak buat sesuatu. Dia ingat dia datang kepada Aisyah sedangkan dia tak pergi kepada Aisyah. Itu sahajalah. Itu sahaja. Baik. Kemudian seterusnya bila Rasulullah SAW disakitkan sikit dengan sihir dan dia beli siapa yang buat itu, macam mana, apa kesakitan itu tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan 2 malaikat. Satu malaikat duduk di atas kepala Nabi SAW, satu malaikat duduk di atas kaki Nabi SAW, dan 2 malaikat berbual dan sedangkan Rasulullah SAW dengar. Satu malaikat yang atas kepala Nabi SAW tanya kepada malaikat yang atas kaki Rasulullah, ya Rasulullah, apa sakitan orang ni? Apa sakitan Rasulullah? Dia kata sakit dia Labid bin Asim, dia buat sihir. Labid bin Asim al-Yahudi. Ya, Yahudi yang buat sihir. Bagaimana? Ada orang bawa barang Rasulullah SAW kepada dia. Lepas tu dia kata bagaimana buat sihir? Dia kata buat 11 uqdah. 11 uqdah. 11 uqdah itu 11 uqdah, 11 apa tadi? Simbol ikatan. Di mana letaknya? Katanya letaknya di tanah si fulan, di bawah buku kurma yang di tempat dia terangkan semua di tempat itu. Jadi Rasulullah SAW selepas dengar itu semua hantar khadimnya
ke sana, ambil itu semua dan Rasulullah SAW buka dan baca ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, buka satu ikatan. Min syarri ma khalaq, buka satu ikatan. Wa min syarri ghasiqin idza balagh, buka satu ikatan. Sampai Rasulullah baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dua-duanya bila Rasulullah SAW habis bacanya, dia Rasulullah SAW rasa rengang. Rasa Rasulullah SAW rengang. Wahakadha. Itu kesimpulan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua-dua ayat ini, dan kita harus macam kita wajib. Saya kata kepada anak-anak saya ini wajib seperti mana kamu nafas, wajib kamu baca wirid zikir-zikir pagi dan petang. Siapa yang tak baca kena takut dia keluar. Baca. Jangan kata aku tak hafal ustaz, macam mana ni panjang. Tak apa. Bahasan dia dalam kereta. Dengar pun cukup. Ya, dengar pun cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggal ayat Al-Kursi di setiap solat. Setiap lepas solat, jangan tinggalkan dia. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca ayat Al-Kursi tidak akan mudarat kepadanya sesuatu. Dan ada salam satu hadis, barang siapa yang baca surah ayat Al-Kursi, tidak ada di antaranya dia masuk syurga melainkan mati. Ya, tidak ada dia masuk syurga melainkan dia mati. Ya. Jadi surah ayat Al-Kursi jangan tinggalkan dia. Okey. Kemudian salawat kepada Rasulullah SAW sekurang-kurangnya 10 pagi 10 malam. Kalau ada orang semangat sikit 100 kali setiap hari. Salawat kepada Rasulullah juga dilindungkan kita daripada kejahatan. Wahakala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala afwan afiyah. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 70 kali. Setiap pagi dan setiap petang. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. 11 pagi dan 11 petang. 11 pagi dan 11 petang. Ya. Okey, itu semua zikir-zikir insya-Allah akan membantukan kita dan untuk melindungkan kita daripada segala kejahatan. Dan itu semuanya, walaupun mungkin kita buat itu semuanya, tapi mungkin kena dengan sihir. Tapi apa yang kita lakukan ini semua, untuk kita sediakan, untuk kita buat senjata kita ni. Itu sedia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan atau takdirkan dengan itu, kita puaslah dengan takdir Allah. Sebab kalau Rasulullah dikenakan dengan itu, apa pasal dengan kita ni, orang lemah ni, banyak maksiat ni. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lah nasihat diri sendiri lah. Jangan, dan jemaah semua, janganlah satu hari kita tak baca zikir pagi dan zikir petang. Dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Dan kalau kamu nak amalkan, ada satu kitab nama dia Al-Khulasah. Al-Khulasah. Ada apps ataupun nanti saya share. Dia ada dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa English, ada bahasa Arab. Ya. Ada nama dia Al-Ba'alawi. Semua zikir-zikir daripada waktu akhir malam sampai sebelum tidur. Semua zikir ada. Yang orang ada masa baca saja. Ada makna, ada dalam ni, ada dalam bahasa Arab, ada baris. Lepas tu sebelum di bawahnya ada makna. Dia ada dalam bahasa Melayu, bahasa English, bahasa Ispan, French, semuanya ada. Nanti saya insyaAllah share, insyaAllah Zelina dia insyaAllah akan masuk dalam grup. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala taufiq wal inayah. Allah subhanahu wa ta'ala jagakan kita semua daripada kejahatan jin, kejahatan manusia, kejahatan makhluk semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita dan anak-anak kita dan zuriat kita, kerabat kita, sahabat kita, keluarga-keluarga kita semuanya daripada kejahatan sihir, kejahatan ain dan hasad dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
kabulkan amal-amal kita semua, terima amal kita semua, jadikan ahli kita min ahli Al-Quran fi dunia wal akhirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Amin amin ya rabbil alamin. Ahsantum insyaallah. انت